warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid tahun 1. Baiklah murid-murid, kelas kita pada hari ini sebenarnya cikgu rakamkan semula slide pembelajaran yang telah kamu lalui semalam supaya kamu semua boleh rujuk semula video berkaitan penyelesaian masalah dalam tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey. Dia maklum, lepas kita habis satu tajuk, kita akan masuk pada penyelesaian masalah berkaitan dalam kehidupan seharian. Okey, kita akan cuba aplikasi dalam kehidupan seharian kita berkaitan tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair ini. Okey. Jadi untuk itu, hari ini cikgu khususkan cikgu nak bawa kamu kepada situasi di mana kita cuba selesaikan masalah-masalah yang ada dalam cerita Bobo Boy. Okey. Jadi, untuk itu, masalah pertama berkait di dalam tajuk panjang. Okey, baik. Murid-murid semua cuba lihat. Ini adalah gambar Bobo Boy bersama rakan-rakannya. Kamu semua ingat lagi siapa nama rakan-rakan Bobo Boy? Yang di belakang sekali ini siapa? Yang bulat besar ini siapa? Gopal. Dan yang ini Yaya. Yang ini pula, inilah watak utama dia, Bobo Boy. Dan gadis ini bernama Ying dan lelaki ini bernama Feng. Ingat lagi? Kalau ingat, bagus. Jadi, untuk itu kita cuba selesaikan masalah-masalah yang ada di dalam gambar ini. Okey. Situasi yang pertama, siapakah yang paling tinggi dan yang paling rendah dalam gambar ini? Okey, kalau kita lihat orang yang paling tinggi di dalam gambar ini mestilah Gopal dan Feng. Siapa pula yang paling rendah? Jika dipandang daripada satu sudut, kita nampak Ying yang paling rendah. Okey, ada tak yang paling rendah? Ada lagi kecil, lagi rendah? Ada. Jawapan dia ni. Ochobot. Ochobot paling rendah. Baik murid-murid. Soalan dan situasi yang kedua. Okey. Siapakah yang berdiri paling dekat dan siapa yang paling jauh dengan kita dalam gambar ni? Okey, kalau kita lihat, siapa yang paling dekat? Mestilah Bobo Boy yang paling dekat sebab dia berada paling hadapan. Dan siapa yang paling jauh? Paling jauh ialah Gopal dan Feng. Okey. Ini contoh. Okey, situasi. Untuk itu kita kaitkan lagi dalam situasi yang lain. Ingat tak? Okey. Apa Bobo Boy ni tanya? Apakah nama ukuran ini? Apa nama ukuran ni? Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, baik, dengar apa Bobo Boy kata. Apa nama dia? Ini adalah ukuran jengkal. Okey, dari ujung jari kelingking hingga ujung jari ibu jari kita panggil jengkal. Okey. Dan ingat lagi, apa nama ukuran ini pula? Yaya tanya. Yaya tanya, apa pula nama ukuran ini? Kita buka tangan besar. Ini apa nama dia? Ingat lagi? Kalau tak ingat, kalau dah lupa, tengok semula. Okey, ini adalah depa. Okey, satu depa. Ini satu jengkal. Okey, jelas? Dan seterusnya. Gambar ini. Okey. Baik, cuba lihat kaki Bobo Boy. Okey, apakah nama ukuran ini? Ingat kan? Kita ada depa,
kita ada jengkal, dan kita ada ukuran yang lagi satu kita panggil langkah. Jadi lihat langkah saya. Bobo kata. Okey. Jadi satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Kita boleh jadikan dia sebagai ukuran. Okey. Situasi seterusnya. Kita masuk pula situasi berkait dengan jisim. Baik, cuba kamu bandingkan. Bandingkan jisim badan Gopal dan jisim badan Boboiboy. Ingat tak, kalau nak bandingkan, kita guna perkataan apa? Perkataan yang kita gunakan ialah lebih daripada, kurang daripada. Kalau berkait dengan jisim, perkataan yang kita selalu gunakan ialah berat atau ringan. Jadi, kena gunakan perkataan ni. Jadi, lihat pada situasi ini, kita nampak jisim Boboiboy dengan jisim Gopal berat. Jadi, bila nak bandingkan, kita kena gunakan perkataan Boboiboy, jisim Boboiboy, jisim badan Boboiboy kurang daripada jisim badan Gopal. Boleh? Ataupun sebaliknya. Sebaliknya, jisim badan Gopal lebih daripada jisim badan Boboiboy. Okey. Lihat pula situasi ni. Cuba kamu lengkapkan ayat ini. Jisim badan Gopal. Macam mana nak lengkapkan? Jisim badan Gopal sama dengan jisim badan Gopal sama dengan jisim badan Ying dan Yaya. Okey. Sebab apa? Sebab kita lihat penimbang tu dia berada dalam keadaan sama berat. Okey, jadi kita boleh panggil jisim badan Gopal sama berat ataupun sama dengan jisim badan Ying dan Yaya. Okey. Jelas. Jadi seterusnya, mari sama-sama kita selesaikan masalah dalam tajuk isi padu. Okey, kalau kita lihat di sini terdapat 3 cawan. Cawan yang pertama, gelas yang pertama, gelas adudu, gelas yang kedua, gelas kocobot, dan gelas ketiga, gelas prop. Okey, apakah nama ataupun nama isi padu bagi cawan gelas adudu? Ingat lagi? Baik. Gelas ini kita panggil ia sebagai penuh. Baik. Apa pula nama bagi isi padu gelas kocobot? Ianya dipanggil sebagai setengah. Dan gelas bagi prop ini airnya tidak sampai setengah. Okey, kurang daripada setengah, atau boleh kita panggil ia sebagai suku. Murid-murid ingat semula tajuk-tajuk yang telah kita pelajari, yang telah kamu pelajari sebelum ini, okey, untuk kita selesaikan masalah-masalah. Okey, yang penting kamu kena faham situasi dan faham soalan. Baik, seterusnya. Baik, cuba lihat dalam situasi ini. Berapakah isi padu baldi? Okey. Jadi kita nak tahu isi padu baldi, kita kena tuang dalam cawan. Okey. Isi padu baldi kita tuang dalam cawan. Jadi bersamaan dengan berapa gelas? Isi padu baldi sama dengan 8 gelas. Baik. Jelas benda ni? Okey. Baik, seterusnya. Cikgu tambahkan sedikit. Okey. Kita campurkan tajuk jisim dan tajuk isi padu untuk soalan ni. Okey, gelas manakah yang mempunyai isi padu air yang paling banyak? Okey.
gelas mana yang sebenarnya isi padu air dia paling banyak? Cuba kamu fikirkan. Okey? Bagaimana hendak kita bezakan? Kalau kita lihat di sini, okey, paras air semua gelas adalah sama. Bermakna ianya dapat dibezakan dengan mengeluarkan objek-objek yang ada dalam gelas ni. Jadi sudah dapat kita tahu bahawa gelas yang mempunyai objek yang paling berat, okey, paling berat akan menjadikan air dia sebenarnya sedikit. Dan objek yang paling ringan kalau kita keluarkan, air dia sebenarnya adalah air isi padu yang banyak. Jadi kita cuba cari mana objek yang mempunyai jisim yang paling ringan. Sudah tentu jawapan dia ialah klip kertas. Jadi jawapan dia isi padu air yang paling banyak ialah gelasi. Okey, jelas. Okay. Untuk soalan seperti ini juga, okey, gelas manakah yang mempunyai isi padu air yang paling sedikit? Kalau kita dapat situasi macam ni, apa kita nak buat? Sudah mesti kita kena keluarkan objek dalam gelas, kan? Okey, kita keluarkan. Kalau kita keluarkan carrot, air dia banyak tak? Dia nak cari air yang paling sedikit. Gelas mana yang paling sedikit? Sudah tentu dan sudah mesti air yang mempunyai objek yang paling berat, mempunyai isi padu air yang paling sedikit. Okey, cuba kita lihat. Apa jawapannya? Jawapannya ialah gelas A, di mana sebenarnya airnya adalah sedikit dan dia menjadi banyak apabila dimasukkan carrot. Kerana carrot adalah jisim yang paling berat. Baiklah murid-murid, sekian saja. Okay, beberapa situasi yang cikgu tunjukkan di dalam masalah isi padu, masalah tajuk panjang jisim dan isi padu ini. Okey, sekian saja. Kita jumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.